Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa idza alimta dzalika fa'lam anna al-ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fadlal alimi 'ala al-abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ashrafi ahlil jannati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati. Alhamdulillah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan para abid, tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 25, ya, kita undur sedikit ke bahagian atas sekali yang kita sudah baca sebahagian daripadanya. Setelah anda mengetahui yang demikian, maknanya dah tahu bahawa ilmu dan amal ini sangat mulia, dua permata yang sangat berharga, yang mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah bawa ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa langit dan bumi, manusia dan jin diciptakan kerana ilmu dan amal. Maka setelah tahu yang demikian, maka ketahuilah dan yakinlah bahawa ilmu itu adalah yang paling mulia dan paling utama antara dua permata tadi. Dua-dua permata itu berharga, mulia, tetapi bila banding antara dua, ilmu itu yang lebih mulia. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fadlal alimi 'alal 'abidi. Sesungguhnya kelebihan seorang yang alim, yang punya ilmu agama berbanding abid, seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Kafadli, sama seperti kelebihan saya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adna rajulin min ummati, berbanding dengan serendah-rendah orang di kalangan umatku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu pandangan ke wajah orang yang alim
itu terlebih saya suka berbanding dengan ibadah 1 tahun, puasa dan juga solatnya. Maknanya ibadah yang sunat, kerana yang wajib itu tentu lebih afdal lagi. Kalaupun kita katakan riwayat-riwayat ini dinilai sebagai dhaif oleh para penilai hadis, tapi tidak masalah untuk dibawa di sini kerana ini dalam konteks menceritakan kelebihan. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, qala al-ulama'u minal muhadditsina wal ulama' yajuzu wa yustahabbul amalu bil hadisid dhaif. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahawa pendirian para alim ulama, baik itu adalah ulama-ulama hadis ataupun ulama-ulama fiqh, bahkan ulama-ulama yang lain pun harus, maknanya boleh, bahkan yustahabbu, yakni digemari, digalakkan untuk kita itu beramal dengan hadis yang dhaif. Tapi malam yakun maudhu'a, hadis itu taklah dhaifnya itu sampai dinilai maudhu', dinilai palsu oleh para penilai hadis, itu tak bolehlah. Tapi kalau setakat dhaif biasa, tidak sampai kepada peringkat dhaif jiddan ataupun palsu, maka diamalkan, dijadikan sandaran antaranya fil fadail, menceritakan fadilat, ataupun tagrib, menggemarkan, ataupun tarhib, menggerunkan. Kerana hadis yang dhaif ini masih ada kemungkinan memang ia hadis daripada Nabi SAW, tapi oleh kerana faktor perawi, faktor sanad dan sebagainya, kemungkinan itu tidak sebagus hadis yang sahih. Maka ini hanya cerita kelebihan saja. Adapun menuntut ilmu tu sudah pasti hukumnya bagaimana. Cuma nak cerita kelebihan orang alim berbanding orang yang tidak ada ilmu, maka ada tasahul, ada leniency dalam menerima hadis yang dhaif. Dan sabda Nabi SAW lagi, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannati, tidak mahukah aku menunjukkan kepada kamu kepada yang paling mulia di kalangan ahli syurga. Ahli syurga itu sudah mulia, sudah beruntung. Tapi di kalangan ahli syurga itu siapa yang paling mulia? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, bahkan tentulah kami nak tahu. Kami suka kalau Nabi SAW beritahu. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, hum ulama'u ummati. Mereka, yakni orang yang paling mulia di kalangan ahli syurga, adalah ulama-ulama di kalangan umatku. Qala rahimahullah ta'ala, fabana laka annal ilma asyrafu jawharan minal ibadati walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Ketahuilah, maka nyatalah bagi anda bahawa ilmu itu ialah permata yang terlebih mulia daripada ibadah. Jadi setakat itu poin yang nak disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada dua permata yang berharga, ilmu dan amal. Tapi kalau nak compare antara dua itu, ilmu yang lebih berharga dan lebih penting. Sebab tu cepat-cepat Imam Ghazali ingatkan, takut ada orang hanyut dengan kata-kata itu, langsung dia tidak mahu beramal. Tetapi tidak dapat tidak, maknanya mestilah seorang hamba yang mempunyai ilmu itu, dia mesti beribadah. Dan jika tidak, maknanya dia ada ilmu semata-mata, tidak diamalkan ilmu dia, maka ia seperti debu yang bertaburan ditiup oleh angin. Maknanya jadi sia-sia. Kan ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu kalau tanpa amal, ibarat pohon yang tidak ada buah. Kena bajalah, kena letak ubatlah supaya dia boleh berbuah. Fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati samaratin min samaratiha. Fasyarafu lisyajarati idh hiyal aslu lakinil intifa'u bima yahsulu bi samaratiha. Lalu sesungguhnya ilmu itu
seumpama sepohon pokok. Dan ibadah itu seperti buah daripada buah-buahannya. Maka tentulah kelebihan, kemuliaan itu ada pada pokok itu. Kerana pokok itulah yang asalnya. Kadang-kadang kan orang tanya, bila kita bagi dia hadiah buah-buahan, dia tanya ni yang pokok ke yang beli? Yang beli pun pokok juga sebenarnya. Ke orang kedai itu dapat buah dari mana? Tapi maksud dia, yang buah pokok sendiri ke, ataupun beli yang orang ambil daripada pokok orang lain. Tetapi nak katanya mulianya ilmu tu kerana ia ibarat pohon. Akan tetapi mengambil manfaat itu kan dari buah dia. Jadi orang tu nak makan buah-buahan dia. Kalau ada pokok saja tidak ada buah, maka tidak adalah manfaat dia. Adalah sikit-sikit, mungkin boleh berteduh di bawah pokok itu, mungkin boleh buat apa, tapi kuranglah. Fa idzal la budda lil abdi ayyakuna lahu min kilal amrayni hazzun wa nasibun. Oleh itu mestilah, tak dapat tidak, mestilah bagi seorang hamba itu dia kena ada habuan dan nasib daripada kedua-duanya. Jangan beramal saja langsung tidak ada ilmu, nanti amal dia tertolak, Allah tidak terima. Dalam matan Zubaid bin Raslan disebutkan syair, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima. Ataupun ada ilmu semata-mata amalnya tak ada. Jadi mana dia punya hasil dia? Daripada pohon tadi mana hasilnya? Walihadza qala Al-Hasanul Basri rahimahullah taala, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati. Watlubu hadhil ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Ini dia nak beritahu tentang keseimbangan. Kerana inilah telah berpesan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, tuntutlah ilmu ini, ilmu agama ini, dengan satu cara yang tidak sampai memudaratkan kepada ibadah. Jangan hanya asyik menuntut ilmu, ibadah tidak ada. Dan tuntutlah ibadah ini, tapi dengan satu cara yang tidak memudaratkan ilmu. Kerana kalau salah satu, dia jadi tak seimbang. Orang tu sibuk sangat dia menuntut ilmu, ke sana kemari cari ilmu. Tapi sibuk cari ilmu tadi sampai dia tu tidak lagi fokus kepada ibadah. Tidak mahu macam itu. Atau satu orang tu dia rajin ibadah saja, bila ajak pergi majlis ilmu dia kata tak ada masa, sibuk kata dia. Maka itu juga tidak betul. Qala rahimallahu taala, walamma istaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'an fal ilmu aula bitaqdimi la mahalata li annahu al-aslu. Jadi setelah Imam Ghazali rahimahullah taala dah buat satu poin yang jelas, jangan sampai tinggalkan amalan, Imam Ghazali patah balik, menekankan, emphasize, setelah tetap bahawa yang demikian itu kedua-duanya penting, seorang hamba tu tidak boleh lari daripada kedua-duanya, maka tetap juga ilmu itulah yang terlebih aula didahulukan. Tidak dapat tidak, kerana dia adalah asal. Kerana kalau tanpa asal tak ada cabang dia. Tak ada bapak, mana ada anak dia. Ada bapak dulu. Jadi kena ada ilmu dahulu. Tak ada pokok, mana ada buah dia. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Oleh kerana itulah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu merupakan imam kepada amal, dan amal itu menjadi pengikut kepada ilmu. Jadi tentulah imam start dulu. Jangan pula makmum takbir dulu, imam baru nak bersiap-siap nak angkat takbir, makmum dah takbir siap dah. Jangan. Maka begitulah. Jangan kita ni beramal tanpa kita belajar apa yang kita nak amalkan itu. Wa innama sawral ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadati li amrayni. Jadi Imam Ghazali terus nak highlight daripada sudut kenapa. Jadilah ilmu itu punca yang diikuti, asal yang diikuti.
Dan wajib kamu mendahulukan itu berbanding dengan ibadah kerana ada dua sebab. Dua perkara. Ahaduhuma litahsulalakal ibadatu wa taslama. Sebab yang pertama, daripada dua sebab kenapa ilmu itu diberi prioriti, diberi kelebihan berbanding dengan amal, kerana dengan ilmu itulah terhasilnya ibadah bagi kamu dan selamatnya ibadah kamu. Bila orang beribadah tanpa ada ilmu, sebenarnya di sisi Allah tak terhasil pun ibadah dia tu. Nampak saja dia berdiri, dia rokok, dia sujud, di sisi Allah tak terima, tak sah pun. Dia buat benda-benda yang membatalkan salat, dia pun tak tahu. Ya. Kerana dia tiru orang saja. Kalau budak-budak mungkinlah. Ya. Mula-mula nak tu dia tiru-tiru dulu. Saya ingat dulu masih kanak-kanak lagi, kita tak tahu rupanya di kalangan orang yang solat tu ada yang ahli was-was. Itu budak-budak lagi. Sembahyang sebelah satu orang, Allahu Akbar. Lepas tu dia stop, Allahu Akbar lagi. Oh, kita ingat, oh, ada juga sembahyang kena ulang takbir. Padahal orang tu was-was. Nah, cuba kita ikut. Sia-sialah ibadah kita. Ya. Jadi, ibadah itu sendiri terhasil dan jadi selamat ibadah kita daripada kecacatan asbab dengan ilmu. Bahkan dalam solat pun mungkin solat sah tapi jadi kurang pahala, makruh. Kita pun tak tahu kata makruh. Fa innaka awwalan yajibu alaika an ta'rifal ma'buda summa ta'budahu. Jadi yang pertama daripada ilmu tentulah ilmu akidah. Kerana sesungguhnya kamu mula-mula sekali wajib kamu itu kenal siapa yang kamu sembah, kemudian kamu sembah. Macam mana kamu menyembah ya, sesuatu yang kamu pun tak tahu. Hanya ikut orang saja. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati zatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Macam mana kamu itu beribadah, menyembah kepada sesuatu yang kamu tak kenal pun. Nama-namanya pun tak kenal, sifat-sifat zatnya pun tak kenal. Apa yang mesti ada pada yang kamu sembah pun kamu tak tahu. Apa yang mustahil ada. Kadang-kadang orang membayangkan dia sedang menyembah kepada Allah begini rupa Allah Ta'ala. Padahal itu mustahil. Tapi dia tak tahu. Farubbama na'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyazu billah mimma yukhaliful haqqa. Boleh jadi kamu berkeyakinan pada Allah Ta'ala dan pada sifat Allah itu sesuatu yang sebenarnya bercanggah dengan kebenaran. Di zaman kita ni dah diiklankan, dipromosikan akidah Allah itu bertempat atas arasy. Maka ada orang berakidah macam itu. Padahal akidah sebegitu batil. Kerana dia tidak faham cara berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Quran sendiri sebut. Padahal tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Maka kenapa kamu maknakan dengan makna yang bercanggah dengan ayat dan muhkamat? Kalau kamu pegang yang itu, kamu serah makna kepada Allah. Ya, ada yang namanya istiwa. Apa makna istiwa? Serah pada Allah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa yang dikenaki dengan istiwa. Ataupun istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Yang dikatakan istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Bila kamu membayangkan Allah Ta'ala itu bertempat di atas arasy, walaupun dia kata cara itu tak samalah macam makhluk, tetap yang dikatakan bertempat itu makhluk. Kata dia ada juga makhluk yang tak bertempat. Contoh, kita bercakap je kata. Kalam kita ni, suara kita ni, ya, mana tempatnya? Padahal suara kita ni makhluk juga. Jadi tak bolehlah kata Allah tak bertempat. Ya, sebab nanti sama seperti makhluk yang tak bertempat. Ya. Jadi dia tidak boleh beza antara sifat makhluk dan juga mustahilnya bertempat bagi Allah Ta'ala. Ya. Yang dikatakan
benda-benda yang dikata tak bertempat tadi, itu dalam istilahnya dipanggil amrun i'tibari. Perkara yang diiktibar saja tapi bukan wujud secara zati. Yang kita kata makhluk yang bertempat itu yang wujud secara zati, ada tempat dia. Jadi arash juga adalah makhluk. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala itu berada pada makhluk dia. Jadi yang ini mereka terima secara konsep. Secara konsep mereka menolak i'tiqad yang dinamakan al-hulul wal-ittihad. Ini akidah yang batil. Al-hulul makna Allah tu ada pada makhluk dia. Tiba-tiba Allah berada pada makhluk dia. Yang nak bawa ajaran sesat, dia sukalah akidah macam ni. Bila dia cakap satu benda, dia kata sebenarnya yang saya cakap tadi tu bukan saya. Masa saya bercakap tu, Allah yang masuk dalam diri saya. Al-hulul. Al-ittihad, menyatu terus. Ya? Allah dan dia bersatu. Jadi mengatakan Allah atas arash itu bukan ittihad, bukan kata Allah bersatu dengan arash, tapi al-hulul. Berarti Allah berada pada makhluk dia. Sedangkan Allah Ta'ala wujud tidak ada permulaan. Sehebat-hebat arash satu masa dahulu tak wujud. Hanya wujud selepas Allah wujudkan. Maka wujud hanya Allah tanpa arash itu confirm, pasti. Dan tidak akan bila Allah ciptakan arash, Allah jadi berubah sifat dia, menjadi bertempat pula. Ya dulu sebelum ada apa-apa, Allah tidak bertempat. Setelah ada arash, berubah Allah jadi bertempat. Ini yang penting kita belajar akidah ahli sunnati wal jamaah. Jangan terpengaruh dengan akidah-akidah yang luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kah, Qadariyah kah, Jabariyah kah, Musyabbihah dan sebagainya. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Bila membayangkan Allah Ta'ala tu dengan perkara yang bukan-bukan, yang tidak sebenar, maka jadilah ibadah kamu itu ibarat debu yang ditiup oleh angin, sia-sia. Wa qad syarahna min ma fi dzalika minal khataril azim fi bayani makna su'il khatimati min kitabil khaufi min jumlati kutubi ihya ulumuddin. Hati-hati ya, jangan main-main benda-benda macam ini. Kadang orang sangkakan benda ni mudah-mudah saja. Oh, dia kata orang yang kata Allah tak bertempat tu hanya akidah ahli kalam, kata dia. Akidah salaf tidak macam itu. Kamu dapat daripada mana? Kalau salaf kata istiwa, ya. Orang yang khalaf juga menerima istiwa. Bukan salaf saja menerima istiwa. Ya. Cuma tidak ada salaf dan khalaf ahli sunnah wal jamaah yang memaknakan istiwa itu dengan makna bertempat, dengan makna menetap. Ya. Ini telah diterangkan ya oleh para alim ulama, dan kalam salaf itu adalah kalam tafwid sebenarnya. Mengisbatkan istiwa dan menyerahkan makna istiwa kepada Allah Ta'ala. Jadi dibimbangi, kami telah syarahkan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahaya yang besar yang ada pada orang yang tak belajar betul-betul ilmu tauhid, tak faham betul-betul tauhid ahli sunnah wal jamaah, pada menerangkan makna su'ul khatimah. Bimbang dia itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Min kitabil khauf, dalam kitab al-khauf maknanya takut. Dia ada ar-raja, harap, dengan al-khauf. Dalam kitab ini pun nanti akan ada al-khauf war-raja. Tapi ini yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bimbang ya. Ada satu orang, ini diceritakanlah, bukan saya saksi kejadian, tidak, diceritakan kepada saya. Yang ketika dia hidup aktif ya, dia rajin menyesat-nyesatkan ya, amalan orang lain. Macam ni sesat, macam ni syirik, kata dia. Jadi takdir Allah, dia diuji dengan sakit belakang yang teruk. Ya. Jadi berobat tak baik. Akhirnya berobat dengan bomoh siam. Orang siam kata kalau nak sembuh kena letak patung dalam rumah. Akhirnya dia letak. Alasannya sebab nak sembuh pada penyakit. Jadi na'udzubillah lah, kalau sampai di hujung-hujung hayat itu kita buat satu perkara yang jelas syirik. Ya.
Summa yajibu 'alaika an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati. Jadi setelah Imam Ghazali tekankan nak beribadah tu mantapkan ilmu akidah, jelas betul-betul kenal Allah Taala, apa yang mustahil, apa yang wajib bagi Allah, maka wajib ke atas kamu bahawa kamu mengetahui apa yang wajib kamu lakukan daripada kewajipan-kewajipan syarak, alama umirta bihi, sebagaimana yang diperintahkan kamu melakukannya, litaf'ala dzalika, supaya kamu buat benda itu. Kadang-kadang kita tinggal benda wajib ni sebab kita malas nak buat. Nafsu kita tak mau buat. Dan tak jarang juga kita tinggalkan sebab kita tak tahu pun benda tu wajib. Loh, ya wajib ke? Kita tak tahu. Maka Imam Al-Ghazali mengisyaratkan kepada ilmu yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah ilmu tauhid, maka yang kedua ini adalah ilmu fiqh. Apa yang wajib aku buat? Apa yang haram aku nak kena tinggalkan? Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika. Kena belajar apa yang wajib kamu tinggalkan daripada larangan-larangan supaya kamu dapat tinggalkan. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya. Kalau tidak, macam mana kamu tu boleh melakukan ketaatan yang kamu pun tak tahu apa dia. Wa kaifa hiya, dan kamu pun tak tahu macam mana nak buat ibadah tu, tak belajar. Lagi pula kalau jenis ibadah yang macam haji itu, dah lah nak pergi susah. Cek-cek lah, batal haji aku punya. Dah nak kena qada satu hal lah. Jadi pun kalau ustaz sekalipun, kalau tak biasa, pergi kursus haji. Jangan tak pergi. Saya ustaz dah, yelah. Teori-teori itu kadang kita tak faham sangat. Kena pergi belajar dengan orang yang dah mahir. Supaya kita nampak, oh macam ni. Wa kaifa yajibu an taf'ala, dan bagaimana wajib kamu melakukan ibadah tadi. Am kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asin, ataupun macam mana kamu nak jauhi maksiat-maksiat yang kamu pun tak tahu kata benda tu maksiat. Kan ada orang buat poster, dia kata macam ni lah poligami. Dia letak gambar pengantin perempuan, sebelah kanan suami nombor 1, sebelah kiri suami nombor 2. Itu haram. Itu istihza. Itu mempermain-mainkan hukum agama. Soal dia tu tak nak poligami lain. Satu orang lelaki dia tak nak poligami, satu orang perempuan tak suka dia poligami. Itu satu hal, tak ada masalah. Tapi kalau dia mempermainkan hukum, poligami itu kan lelaki dibenarkan kahwin lebih pada satu. Dia main-mainkan, dia tukar. Perempuan pula kahwin lebih pada satu. Itu boleh jatuh kufur. Dia pun tak tahu, dia tak mengaji. Ini keluar dalam berita mahkamah, kata undang-undang, ni undang-undang civil, bukan undang-undang syariah, dalam penal code ada satu section menjadi satu kesalahan untuk satu orang itu menggoda isteri orang lain. Mana kalau dia goda anak dara, bolehlah. Dari segi undang-undang civil ya. Tapi kalau dia yang perempuan yang digoda tu isteri orang, dia boleh didakwa melakukan kesalahan di bawah kanun keseksaan. Semalam keluar berita Mahkamah Persekutuan kata section tu tidak sah. Kerana tidak berperlembagaan. Kenapa pula tidak berperlembagaan? Adakah perlembagaan tu ada menjamin hak untuk orang mengurat bini orang? Bukan. Sebab perlembagaan menjamin kesamarataan jantina, kata dia. Kesamarataan jantina ni dia tidak boleh 100%. Because biologically, emotionally, psychologically, lelaki dan perempuan tak sama. Kalau kita insist for absolute equality, maknanya kita tak realistik. Memang daripada sudut undang-undang, kamu buat kesalahan ni, kamu kena hukum sebab kamu perempuan. Yang seorang lagi tak apa, dia lelaki, dia tak payah kena hukum. Tak adalah macam itu. Adalah yang namanya equality before the law. Ya, persamaan di hadapan undang-undang tu sama. Tak boleh ya. Kamu orang keturunan ni
tak apa buat benda ni. Tapi kamu keturunan satu lagi, salah kalau kamu buat. Jadi tak adalah macam itu. Tetapi kenapa? Sebab yang ada hanya kesalahan seorang lelaki menggoda isteri orang. Tak ada pula kesalahan perempuan menggoda suami orang. Jadi ini tak equal. Jadi ini tidak berperlembagaan. Dia berperlembagaan kalau dua-dua adalah kesalahan. Jadi wallahualam lah, ini pandangan mahkamah sivil. Tapi kalau dari segi undang-undang Islam, komen ni daripada sudut undang-undang Islam, memang tidak masalah untuk satu orang perempuan dia cuba pikat suami orang, sebab next course dia masih halal lagi, iaitu dia kahwin. Tapi kalau kamu goda isteri orang, memang haram kamu kahwin dengan dia. Isteri itu bukan boleh kahwin lebih pada satu suami. Kadang makin pelik ya keputusan-keputusan yang kita kebelakangan ni, makin pelik ya. Dulu kalau satu orang pasangan tu Islam, satu lagi tak Islam, yang Islam tu dah mengislamkan anak dia, kira sah lah. Berdasarkan peruntukan perlembagaan, dia cakap parent. Parent tu singular. Kalau dua-dua parent, dia ada S, kan kita belajar bahasa Inggeris macam tu, parents. Tapi somehow mahkamah kata parent maksudnya parents. Parent yang singular tu maksudnya parents. Kena dua-dua setuju untuk pengislaman anak tu, baru pengislaman tu dianggap jadi. Kalau salah seorang tak setuju, hanya seorang setuju, kena tunggu anak tu umur 18. So in meantime tak tahulah macam mana. Belum ada agama lagi lah. Sebab misalnya bapa nak anaknya jadi Islam, mak kata tak mau, dan mungkin anak tu duduk dengan mak, tu tak mustahil. Sementara nak tunggu 18, anak dah decide tak mau masuk Islam dah. Ini antara benda-benda yang dari segi syariatnya ada masalah. Dari segi civil, untuk peguam kena argue lah macam mana depan hakim. Tapi hakim macam mana pun kena jawab pada depan Allah Ta'ala, kenapa kamu buat keputusan macam itu. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehinggalah bila kamu dah tahu, dah mengaji, oh benda ni haram rupanya, benda ni dikira maksiat rupanya, jadi kamu bolehlah menjauhi, tidaklah kamu terjerumus di dalamnya. Fal ibadatu syar'iyyatu kat taharati was salati was shaumi wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha. Ibadah-ibadah syara', ibadah khusus ya, seperti bersuci, sembahyang, puasa dan lainnya, wajib kamu tahu hukum hakamnya, syarat-syaratnya, sehingga kamu mampu untuk menunaikannya. Warubbama anta muqimun ala syai'in sinin wa azmanan mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnati wa anta la tash'uru bidzalika. Sebab kalau tak belajar, apa risiko dia? Boleh jadi kamu ni istiqamah buat satu amalan bertahun-tahun, berzaman-zaman dah buat, tetapi kamu buat itu sesuatu yang membatalkan taharah kamu. Rupanya kamu tak tahu. Wuduk kamu dah batal lah rupanya. Ataupun dah batal dah solat kamu. Dan mengeluarkan daripada keadaan keduanya itu berlaku ikut sunnah. Maknanya zahir nampak macam semayang. Kalau ikut pada neraca sunnah, tak semayang rupanya. Misal ya, contoh yang mudah, orang tu dia rukun qauli, dia tak sebut. Dia hanya baca dalam hati. Padahal rukun qauli kena disebut. Seminimum yang dikatakan sebut, sekadar yang dia sendiri boleh dengar. Sekadar ya. Bukan maksudnya actually dia boleh dengar. Mungkin dia pun tak dengar sebab suasana sekeliling terbising. Ataupun mungkin dia pun tak dengar sebab telinga dah pekak.
Ya. Tapi qada tu dalam keadaan biasa dia sendiri boleh dengar. Maknanya kena baca. Ada setengah orang tak perasan, dia diam je. Mulut pun tak bergerak. Bagi dia dah baca Fatihah sebab dalam hati dia ada lintasan-lintasan ayat Fatihah. Bertahun dah dia sembahyang macam itu. Tapi sembahyang dia tidak sah. Ataupun tidak memenuhi anggota sujud. Dia lipat kaki macam ini. Padahal anggota sujudnya itu perut kaki tu. Bawah tu, bukan yang depan ni. Sebagai contoh. Dan dia tak sedar pun, kamu tak sedar pun itu yang berlaku. Wa rubbama ya'taridu laka mushkilun wa la tajidu man tas'aluhu an zalika wa anta ma ta'allamtahu. Dan mungkin berlaku satu perkara, kamu pun tak pasti. Nak tanya orang pun dah tak jumpa dan kamu pun tak pernah belajar. Misal, tak belajar macam mana tentang hukum takbir dalam solat raya. Ya. Kan solat raya tu ada takbir tambahan kan, 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Oleh kerana solat raya ni hanya 2 kali setahun, bukan buat hari-hari, maka kemungkinan lupa tu tinggi. Pernah jadi di surau kami, imam yang pesan, beria imam bagi tahu, kita sembahyang raya ni 7 kali takbir, ya. Ni elok dia sembahyang, dia pun lupa. Jadi kalau kita belajar hukum tak masalah. Kerana hukum takbir yang 7-5 itu sunat. Ya. Bila tinggal benda sunat, solat masih sah. Tapi bila tak belajar, bila imam tinggal takbir, terus baca Fatihah, makmum pun subhanallah. Padahal tidak subhanallah kerana benda sunat. Yang kita subhanallah ni kalau benda rukun, imam lupa 1 rakaat misalnya, terus duduk tahiyat akhir, kita subhanallah. Kerana rakaat itu rukun. Yang takbir 7-5 itu sunat. Oleh kerana makmum pun tak belajar, subhanallah, beria dia subhanallah. Kalau imam belajar, okey lagi. Imam pun terus solat macam biasa. Lepas solat mungkin nak kena tegang sikit lah kat makmum. Kalau imam pun tak belajar, patah balik dia takbir, batal habis solat. Kerana patah balik pada yang sunat, setelah asyuruk pada yang wajib, dah buat benda wajib, patah balik sunat, batal. Sekali dengan imam, sekali dengan makmum, batal. Kerana puncanya apa? Tak belajar. Wallahu alam. InsyaAllah pada tahun depan kita sambung di muka surat ya. 27. 28 lah ya. 27 dah habis. Akan masuk 28 InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama tarda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.